Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen review. Untuk segmen review pada kali ini saya bawakan pada korang satu lagi model kereta EV. Kali ini Proton Emas. Okey, seperti yang kamu nampak, inilah model Proton Emas yang terbaru untuk kamu miliki. So jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Seperti yang kamu nampak di depan ni, ini adalah untuk model Prime. Okey, untuk makluman kamu, Proton Emas ni terdapat dua jenis model lah. So yang ini adalah model Prime. Okey, untuk model Prime ni dia adalah kategori yang di bawah sikit. Okey, untuk model premium boleh dikatakan itulah model high spec dia lah. Untuk model ini kita akan review untuk korang untuk model Prime. Okey, ada dua jenis warna lah yang ada di showroom ini. Warna macam kalau saya tengok ni warna hijau lah, dan ada satu lagi warna kelabu, lebih kurang begitulah. So kita akan review luar dan dalam untuk model Prime seperti biasa, daripada hadapan, tepi, belakang dan juga dalam. Okey, untuk bahagian hadapannya sudah semestinya untuk model-model kenderaan sekarang ni sudah pastinya dia menggunakan LED projector lamp. Okey, ini adalah lampu utama dia. Okey, nampak kemas di sini. Kalau kamu tengok dia punya lampu ni nampak kecil ya. Okey, kecil, tidak sebesar yang lampu-lampu seperti biasalah. So nampak simple sebenarnya dia punya design. So untuk bahagian hadapannya inilah yang kamu akan nampak, ada logo Proton di sini, dan di bawah tu ada 360 kamera. So inilah dia Emas ini daripada Proton. Okey, untuk power yang mampu dihasilkan Proton Emas 7 ini, berdasarkan daripada maklumat yang saya dapat, maksimum power dalam kilowatt Proton Emas 7 ini mampu menghasilkan 160 kilowatt. Okey, untuk torque motornya pula sekitar 320 Nm. 320 Nm tu sebenarnya cukup power kalau setakat mendaki bukit. Dengan 320 Nm tu memang tidak masalah. Nah, 160 kilowatt kuasa maksimum yang mampu dihasilkan motor tu juga sebenarnya cukup power. Kalau bayangkanlah kalau dia side by side dengan kenderaan yang berenjin pun, saya pasti Proton Emas ini mampu bersaing. Okey, dan inilah dia Proton Emas 7 untuk model Prime. Untuk harga kenderaan ini adalah sekitar 108.800. So inilah yang kamu akan dapat, warna hijau-hijau. Sebenarnya dia ada warna lain lagi seperti yang di sebelah sana, warna kelabu. Bagian depan sudah kita review. Kita pergi ke bagian tepi. Okey, untuk Proton Emas ni dia menggunakan rim 18, okey, dengan saiz tayar 225 1855. So inilah pattern rim untuk model Prime yang kamu akan dapat lah kalau kamu beli. Dia sebenarnya kalau model untuk premium dia punya pattern rim dia lain sikit lah. So untuk model Prime kamu akan dapat seperti ini. Dan apa yang menarik untuk model Emas ni, dia menggunakan brake disc depan dan belakang. Untuk charging bateri ini sudah pastinya di bahagian depan ni lah, sebelah tepi ni. So kamu hanya tekan begini dan di sinilah port untuk charging dia. Okey, ada dua port. Seperti biasalah kalau untuk fast charging dia seperti yang kamu tahu, dia akan menggunakan kedua-dua port lah. So untuk slow charging seperti biasa kalau di rumah-rumah sudah semestinya menggunakan port yang biasalah. So untuk port charging yang fast tu selalunya berada di stesen-stesen yang tertentu lah, seperti yang kamu tahu kan. Kalau macam di showroom Proton ni sudah pastinya macam ini ada fast charging. So kalau mungkin di mall-mall sudah pastinya ada fast charging. Okey, berdasarkan brosur ni, kalau untuk masa mencharging sebenarnya dia ada dua lah. Ada dua mode seperti yang saya cakap tadi. Kalau menggunakan fast charging seperti yang ada di sini, masa yang diambil lebih kurang 20 minit. Okey, untuk penuh dengan menggunakan 100 kilowatt. Okey, dan kalau kamu di rumah, okey, untuk kediaman di rumah kamu menggunakan yang charging biasa, slow charging, ada lama sikit lah, lebih kurang sekitar 6 jam untuk penuh dengan menggunakan kadar kuasa sebanyak 11 kilowatt. So
nampak beza lah kan, 6 jam, tapi sebenarnya okey juga 6 jam tu. Kalau malam kamu balik, kamu charging, esok pagi boleh pakai. Yang penting jangan lupa on switch, itu saja, ataupun jangan blackout. Okey, tapi kalau untuk di fast charging ni tidak masalah, 20 minit confirm penuh. Sudah review di bahagian tepi, kita tengok pula bahagian belakang. Sebab kalau kenderaan ni, bahagian belakang ni yang paling penting sebenarnya. Sebab apa? Kita mau tengok berapa besar bonnet ni, boot dia ni untuk penyimpanan barang. So ini adalah bahagian belakang Proton IMAZ. Okey, sebelum kita lihat bahagian dalamnya, ini adalah desain dia lah. Di tepi sini ada emblem warna biru IMAZ 7. Okey, sudah semestinya untuk trademark Proton dari dulu dan sekarang Proton. Dan pada bahagian belakang ini adalah lampu. Okey, lampu brake, signal dan lampu malam. Okey, dia panjang, dan di sudah di bahagian bawahnya sudah pasti ada sensor lah kan, ada wiper. So kita lihat bahagian dalam dia. Okey, untuk model Prime ini dia tidak menggunakan power boot lah. Okey, untuk model Prime ini, tapi untuk Premium saya dipahamkan dia menggunakan sistem power boot. So inilah bahagian dalam dia, agak luas sebenarnya. Okey, untuk di bahagian bawah ni ada kompartmen, boleh simpan beg, barang dan sebagainya. Okey, untuk bahagian atas ni saya ingat kalau kamu simpan beg dalam 6 biji beg pun saya ingat tidak masalah. Okey, dan saya pasti dia punya krustik bahagian belakang ni boleh direbahkan ke hadapan. Okey, kita review pula bahagian dalam. So inilah dia. Okey, Proton IMAZ 7 ni seperti yang kamu nampak tu. Saya masuk dalam, macam ada sudah ikon dia. Betul lah, dia orang sudah on ikon. So inilah kelebihan EV sebenarnya. Dalam keadaan kereta ni stay pun kamu boleh on ikon. Okey, alright. Okey, inilah dia EV IMAZ ni, IMAZ 7. So kalau kamu tengok bahagian depan dia, dia punya screen macam screen komputer guys. Saya ingat berapa inci ni dia punya screen ni. Kalau kita lihat di sini dia punya 15.4. Okey, 15.4 inci dia punya screen. Memang besar lah, macam screen komputer. Okey, dia punya ni pelbagai lah sebenarnya, pelbagai fungsi. Okey, untuk navigation, map semua ada di sini, charging mode semua ada di sini. So kamu boleh tengoklah status di sini ni. So untuk bahagian depan ni, untuk meter panel, kilometer, status bateri semua ada di sini. Okey, memanjang, sangat menarik. Okey, dan dia punya steering pun lain daripada yang lain. Okey, benda pertama yang saya ingin tunjukkan kepada kamu untuk Proton IMAZ 7 ni, dia ada juga wireless charging. Okey, kalau kamu punya telefon yang support wireless charging, letakkan di sini saja, confirm terus dia charging. So itulah kelebihan-kelebihan yang ada pada kenderaan IMAZ 7 ni. Ada wireless charging, aircon boleh on. Dia punya dalam memang sangat cantik lah, lain daripada yang lain. Saya betul-betul tertarik dengan dia punya steering ni, tidak juga bulat, tidak juga persegi. So nampak selesa lah. Dia punya tempat duduk ni pun kalau kamu semua dikawal secara motor lah. Okey, sangat selesa. So kita pusing-pusing di bahagian depan, dan lepas tu saya akan tunjukkan di bahagian belakang. Kita tunjuk dulu apa yang ada di dalam sistem infotainment ni, yang screen sebesar 15.4 inci ni. Okey, kalau saya tengok sini ada 360. Mantap. So ini adalah front view kan, front view. Ini untuk aircon, kontrol aircon. Ini untuk kipas dia. Ini untuk suhu aircon, kita boleh kontrol kalau tidak mau berapa sejuk. Okey, ini untuk kamera belakang. Okey, ini untuk kamera tepi kiri dan kanan. Okey, ini bahagian hadapan, ini hadapan sekali. So inilah dia sistem 360 yang ada pada Proton IMAZ 7, ataupun dia panggil
Auron View Monitor, AVM. So sistem AVM ni kebanyakannya sebenarnya semua ada pada kenderaan zaman moden ni lah, Auron View Monitor ni. So sebenarnya benda ni berguna untuk kamu masuk parking, reverse, untuk memastikan keadaan di keseliling tu selamat. Alright, selain tu kita cuba pula menu yang ada logo kereta ni. Okey, untuk di sini dia paparkan pelbagai jenis setting lah. Kan macam di sini display ni mungkin untuk setting background ni lah, kan kamu mau macam mana, sama macam komputer lah, kamu mau boleh select wallpaper, macam mana punya style, kan kamu boleh select lah. Lepas tu ni voice lah, voice command, ini lighting, lampu hadapan sekarang ni dia set pada automatic. Banyak lagi lah, low beam leveling, kamu boleh adjust semua. Driver setup ni macam mana kamu mau convert sport, eco. Okey, untuk kenderaan ni dia punya sistem gear ada di sebelah kanan ni. Kalau kamu perasan ada R, ada N, ada P, ada D, kan. So dia punya gear di sini. Kebiasaan kalau kenderaan dia punya gear sebelah sini, kan. Tapi untuk IMAZ 7 ni di sini gear dia. Cari kamu, jangan kamu salah pula. Masalah ni nanti signal di mana? Signal di mana? Oh ya, baru saya perasan kalau untuk Proton ni kebiasaannya memang di sinilah signal ya, terbalik sebelah kiri. So betul lah, signal bagian sini, sistem gear bagian kanan. So kena study lah selalu, sebab lain pada yang lain kenderaan dia ni, dia punya gear sebelah kanan, dia punya signal sudah pastinya sebelah kiri. Power window setting untuk tingkap semua seperti biasalah, dia ada di sini. Okey. Dan apa yang menarik untuk IMAZ 7 ni, dia punya tepi ni semua soft touch lah. Okey, yang ini pun soft touch, dan sudah pastinya dia punya kerusi ni pun leather seat. Okey, single tone, tapi dia punya design memang sangat menarik. Ada emblem lagi di sini, warna chrome. So cantik lah. Dan dia punya setting untuk pemandu electric controller. Okey, memang mantap. Tepi ni pun ada airbag. Okey, ada airbag. So dia punya warna kelabu-kelabu begitulah. Dan apa yang menarik perhatian saya juga sebenarnya untuk bagian bawah ni. Bagian bawah ni dia ada lagi USB, power outlet, ada Type C, dan di bawah ni ada satu ruang. Model dia ni samalah macam model-model Proton, macam X90. Saya rasa S70 pun sama juga, di bawah ni ada ruang. So nampak unik lah, kan kamu boleh nampak di sebelah bagian belakang dia. Okey, sudah pastinya bagian belakang nampak luas sebenarnya. Okey, nampak luas. Dia punya design seat ni memang cantik, guys. Ada design lah. Dan pada bagian belakang ini juga ada aircon. Okey, so maksudnya bagian belakang ni punya penumpang tidak masalah lah, dia sejuk sama macam depan. So inilah bagian belakang dia, Proton IMAZ 7 ni. Nampak besar sebenarnya, sangat-sangat luas, guys. So kalau kamu duduk di belakang ni, tengok, memang luas. Okey, dia punya bagian atas ni pun, bumbung ni pun sangat tinggi sebenarnya. So pada mereka yang berbadan besar, tinggi tidak masalah. Kalau saya tengok kan dia punya seat ni, kalau kamu 3 orang di belakang pun sebenarnya sangat selesa. Okey, tengok sini tengah-tengah, sini lagi seorang di belakang, di tepi. Saya ingat kalau 3 orang yang besarnya badan macam saya ni, sangat selesa sebenarnya, sangat besar, selesa. So pasti kamu tertanya berapa harga untuk model Prime ini. Okey, berdasarkan katalog yang saya dapat di sini ni, okey, ini untuk model ini sekitar 108.800 ringgit. Alright, inilah dia sistem bukan kita panggil sistem engine lah, sekarang ni kita panggil sistem motor dia. So seperti biasa, ini adalah cooling dia, cooling untuk motor dia, kan. Dia still ada cooling lah untuk sistem motor dia.
Dan ini adalah sistem dia punya aircon. Sekarang ni tengah running aircon. Kalau kamu tengok dia punya ni bergetar-getar. Kompresor aircon tu ada di bawah tu nah. Okey. So aircon tengah running. So dia punya sistem motor ni inilah di bawah ni. Okey. Ini macam biasalah, sistem brake semua ada di sini. So nampak simple sebenarnya. Sudah pastinya dia punya bateri kebiasaannya ada di bawah tempat duduk. Okey, so inilah sistem yang ada pada EMAS 7. Okey, inilah dia Proton EMAS 7 seperti yang kamu nampak, yang telah dilancarkan dan juga ada di Kota Kinabalu. So kalau kamu mau datang tengok sendiri uji pandu, kamu boleh datang di area Kelombong ni, bersebelahan dengan Puspakom. Di situ ada satu Proton showroom untuk EMAS 7. So satu lagi showroom yang kamu boleh kunjungi di Imago. Tapi pada saya di sini yang paling senang sebenarnya, parking senang, tidak perlu fikir-fikir untuk cari parking. So kamu boleh kunjungi showroom mereka di Proton area Kelombong, bersebelahan dengan Puspakom, senang cari. Inilah dia Proton EMAS 7 untuk model Prime. So rasanya sampai di sini saja konten kita pada kali ini untuk review Proton EMAS 7. Sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.